المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam Barisan Pegawai Masjid Aliyatan Kuasa Karya Muslimin Muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan dalam kuliah kita pada malam ini untuk kita sambung uraian tafsir melalui kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat. Alhamdulillah, kita masih lagi dipanjangkan usia, dikurniakan dengan kesihatan yang baik untuk membolehkan kita berada dalam rumah Allah, beriktikaf dalam rumah Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan daripada ayat dalam surah Fussilat, sambungan di ayat yang ke-37. Di muka surat 27 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Maksud firman Allah, dan setengah daripada tanda alamat atas keesaan Allah dan kekuasaannya itu malam dan siang dan matahari dan bulan, berjalan keduanya dan berganti keduanya atas kadar yang jadi tiada lebih kurang dengan manfaat pada keduanya, tiada dapat dikira-kira yang menunjuk atas ada maujud yang mentadbirnya lagi cukup kuasa, yaitu Allah Tuhan Rabbul Alamin. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya mengingatkan kepada kita makhluknya bahawa di antara tanda-tanda ataupun alamat keesaan Allah dan kekuasaan Allah itu ialah kejadian malam, al-lail, dan kejadian siang dan kejadian matahari dan kejadian bulan. Ada 4 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Allah menciptakan malam dengan kegelapannya. Itu tanda dia. Di antara tanda kebesaran Allah ni, Allah menjadikan malam ini gelap dan menjadikan siang itu terang benderang. Yang siang dan malam itu silih berganti, berjalan kedua-duanya, siang dan malam, matahari dan bulan, siang dan malam bersilih berganti, tak pernah berhenti. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah berhenti lagi. Berhenti itu kiamat lah. Kalau berhenti itu memang kiamat.
Sejak daripada mula kejadian ni, Allah ciptakan malam siang ni silih berganti. Yang malam Allah lengkapkan dengan bulan, qamar. Siang dengan matahari. Jadi penciptaan Allah ni cantik. Yang semuanya tu berjalan, kata Allah, dia berjalan keduanya berganti-ganti, kadar yang jadi tiada lebih kurang dengan manfaat pada keduanya. Maksudnya silih berganti jalan itu mengikut kadar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seiring dengan perjalanan itu ada pembahagian hak-hak yang kita dapat tunaikan. Di antaranya kita dapat buat ibadah dengan perjalanan matahari. Siang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui masa-masa. Dengan peredaran matahari itu kita dapat masa, kita dapat sembahyang mengikut kadar masa yang Allah tentukan. Jadi kewujudan siang, malam, matahari dan bulan ini menunjukkan adanya maujud, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentadbirnya. Sebab penciptaan ini bukan ciptaan kecil, yang besar. Tak pernah mereka bertembung. Kita jaga pagi je, adanya siang, masuk maghrib, malam. Jadi tentulah kejadian yang besar, yang hebat ni ada pentadbirnya. Maka pentadbirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Apa yang Allah nak bagi tahu bahawa kejadian yang besar, yang hebat ni, langit yang jadi siang, malam, matahari dan bulan ni, Allah nak ingatkan kita ni, manusia ni, bahawa siang, malam, matahari dan bulan tu adalah makhluk Allah. Mereka ni adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan mereka. Mereka ni adalah makhluk Allah. Yang makhluk Allah ini mereka terikat dengan peraturan Allah. Allah tentukan. Kalaulah makhluk Allah yang besar ini pun dia terikat dengan peraturan Allah, apalagi kita. Apalagi kita ni manusia kecil ya, nak dibandingkan dengan semua kejadian ni. Kalau makhluk yang besar ni pun hamba Allah, tunduk pada Allah, maka kita ni dituntut untuk tunduk kepada Allah. Lalu Allah mendatangkan ayat, Allah kata la tasjudu lisyamsi wala lilqamari, jangan kamu sujud bagi matahari dan tiada bagi bulan, hai segala kafir-kafir, kerana kedua itu makhluk bagi Allah. Jadi Allah mengingatkan kita ni, hamba-hamba dia ni, makhluk yang besar ni, mereka semuanya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, ikut peraturan Allah. Dengan sebab itu kamu sebagai makhluk Allah jangan menyembah sesama makhluk, iaitu sujud kepada matahari
sujud kepada bulan. Tapi kamu kena sujud kepada orang yang menciptakan matahari dan bulan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cipta dia. Kerana matahari dan bulan itu juga adalah makhluk macam kita. Langit dan bulan, matahari dan bulan, siang dan malam, semua ni makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka adalah makhluk Allah yang sangat patuh, tak pernah mereka ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah makhluk yang besar ni mereka tak ingkar pada Allah, mereka sujud pada Allah, maka kamu, ya Allah tujukan kepada orang-orang kafir, kamu juga kena sujud kepada Allah. Jangan kamu sujud kepada makhluk itu, kedua-dua makhluk itu. Maka sujud pada keduanya, iaitu pada matahari dan bulan itu, syirik bagi Allah yang mewajib kekal dalam neraka selama-lama. Perbuatan kamu syirik dengan Allah, sujud dengan dua yang dengan makhluk ini adalah merupakan syirik. Perbuatan kamu menyekutukan Allah, dan akibatnya apa? Allah memasukkan kamu ke dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Allah masukkan orang-orang yang syirik, yang kufur ini dalam neraka selama-lamanya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam syarahnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Kata Imam Ibnu Katsir, jangan kamu mempersekutukannya, kerana tidak ada manfaat bagi kamu bila kamu menyembah kedua-duanya. Tak ada manfaat apa. Jangan kamu sembah kedua-dua makhluk ni, sebab tak ada manfaat bagi kamu. Sebab apa tak manfaat? Sebab kedua-duanya juga adalah Allah yang cipta. Allah yang mencipta kedua-duanya. Jadi kita sujud kepada yang Allah cipta tak ada manfaat untuk kita, sebab dia tidak boleh mendatangkan kebaikan, tak boleh mendatangkan keburukan. Maka akibatnya kalau kamu sujud juga, Allah akan mengekalkan kamu, memasukkan kamu dalam neraka. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, dan hendaklah kamu sujud bagi Allah, Tuhan yang menjadikan mereka itu, makhluk-makhluk tadi, malam, siang, matahari, bulan, semua tu Allah ciptakan. Hendaklah kamu sujud bagi Allah, iaitu Tuhan yang menjadikan mereka itu, iaitu matahari, bulan, malam dan siang itu. Berhadap bagi Allah dengan iman dan tauhidnya. Jadi kita kena sujud kepada Allah dengan penuh, beriman kepada Allah dan mentauhid, ini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semuanya makhluk ini adalah ciptaan Allah yang terikat dengan peraturannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika ada kamu akan Dia Allah, itu kamu sembah.
maka jangan kamu sembah matahari, bulan sertanya. In kuntum, jika kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pula kamu sembah matahari, bulan sertanya Allah, iaitu dengan makna jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah semata-mata, jangan sembah yang lain. Fa inistakbaru. Kemudian ayat yang berikutnya 38, Allah mengatakan fa inistakbaru, maka jika takabur mereka itu, yakni orang-orang kafir, daripada sujud bagi Allah semata-mata, maksudnya mereka tak mau lah, mereka tak mau menyembah Allah, tak mau mengesahkan Allah dan menolak perintah Allah dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna fa inistakbaru, sombong. Sombong maknanya ingkar. Maka Allah kata falladzina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Maka bermula segala mereka-mereka yang di sisi Tuhan engkau daripada malaikat itu mengucap tasbih, sembahyang mereka itu dengan malam dan siang, dan mereka tiada jemu daripada tasbih itu, dengan tiada penat dan lelah. Wahum la yasamun. Kalau kamu tak mau sembah, kalau manusia ni semua pakat sombong, tak mau sembah Allah, tak mau menyembah Allah, tak mau abdikan diri kepada Allah, tak mau mengesahkan Allah, Allah kata falladzina 'inda rabbik, maka ada makhluk Allah, iaitu mereka yang berada di sisi Tuhan, iaitu di kalangan para malaikat tu. Kalau semua manusia tak mau, jin, manusia semua nak lawan Allah, tak mau sembah Allah, tak mau sujud pada Allah, maka ketahuilah wahai manusia bahawa di sisi Allah itu ada para malaikat yang mereka sentiasa mengucap. Disebut yusabbihuna, dia gunakan fi'il mudhari'. Maka mereka sentiasa mengucap tasbih bil-laili wan-nahar, siang dan malam. Sepanjang malam mereka sembah, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dan siang tasbih, bahyang mereka itu malam dan siang. Dan sifat mereka wahum la yas'amun, mereka tidak pernah jemu. Mereka tidak pernah jemu, tak jemu-jemu. Beza dengan kita kan, manusia baca Quran boleh semuka ya, tutup. Sebab kita mai jemu, kita mai jemu. Kalau kita rajin banyak, kalau kita rasa segan sikit. Pasal kita ada sifat tu. Tapi Allah nak bagi tahu para malaikat ni tidak ada. Allah tak cipta mereka ni dengan mai perasaan jemu, penat, lelah, tak ada. Kita kalau kita letih, kita penat, sikit je kita baca Quran umpamanya. Kalau kita rasa sihat, segar, kita baca banyak. Tapi malaikat yang Allah cipta ni satu makhluk yang istimewa, yang mereka tak pernah bantah, tak pernah bantah perintah Allah. Sentiasa mereka ni mengucapkan tasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak ada langsung rasa jemu nak bertasbih kepada Allah. Sebab apa? Sifat mereka tak ada penat, tak ada lelah. Kita ada penat, ada lelah. Lepas tu kita ada muda, kita ada tua,
Kita ada putaran hidup kita. Mula dengan muda kita sihat, lepas tu sakit, mai tua macam-macam penyakit dia mai. Malaikat lah. Itu makhluk yang dia tak ada muda, tak ada tua, tak ada penyakit. Allah tak kurniakan pada mereka makan minum. Kita sebab makan minum ada penyakit. Kita makan minum memang ada penyakit lah. Kalau kita makhluk, jin pun sama aja. Mereka pun macam kita. Mereka pun makan, makhluk jin ni dia makan, dia minum, mereka pun ada penyakit. Cuma makhluk jin ni dia istimewa lah, sebab dia diciptakan daripada api. Kita ni makhluk ni. Jadi Allah nak ingatkan kita, kalau lah kita tak mau lah, kita sombong dengan Allah, ada makhluk Allah ciptakan, Allah tak rugi apa-apa, Allah tidak berhajat kepada kita. Tapi kita yang berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yas'amun. Depa ni tak pernah rasa penat. Dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan dalam satu ayat, ya Allah tenangkan Nabi. Allah mengatakan dalam sepotong ayat Quran dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Allah kata, jika orang-orang Quraisy itu mengingkari perintah Allah, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkari perintah Allah. Ini amaran Allah kepada orang Quraisy. Kalau orang Quraisy tak mau, semua tolak Nabi, tak mau beriman dengan Nabi, halau Nabi, Allah kata kalau mereka semua kufur, Allah akan wakkalna, Allah akan serahkan. Wakkalna mana? Wakilnya Allah serahkan. Allah akan bangkitkan satu kaum yang lain. Kaum tu mereka akan beriman sungguh-sungguh dengan Allah, mereka akan menerima perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan mereka sekali-kali tidak akan mengingkari perintah Allah. Mana Allah boleh datangkan satu kaum lain, yang kaum itu akan beriman kepada Allah. Ayat lain pun Allah sebut, may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Ni Allah tuju pada orang beriman. Kalau orang beriman semua pakat murtad an dinih, Allah akan datang ke satu kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka kasih pada Allah, Allah kasih pada mereka. Sebab Allah boleh mendatangkan kepada nikmat agama ni kepada siapa juga yang dia kehendaki. Itu ayat yang ke-38. Dan kemudiannya ayat yang berikutnya Allah kata wa min ayatihi, tanda juga, tanda kebesaran Allah. Ayat yang 39 ni, annaka taral arda khashi'atan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Dan setengah, ini sebahagian daripada dalil keesaan Allah dan kekuasaannya, dan bangkit kubur itu, bahawa engkau lihat bumi itu kering, tiada tumbuhan padanya, maka apabila kami turun atasnya air hujan, bergerak melampau tumbuhan dan kembang bumi, jadi hidup kemudian daripada matinya. Ni tanda. Kamu cuba tengok tu, bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata cuba tengok, annaka taral, kamu tengoklah bumi itu, bumi yang kering kontang, tak ada tumbuhan. Kemudian bila Allah nak kehendaki, Allah turunkan ayat hujan, segera bumi ini jadi subur, yang kering jadi basah, hidup, kemudian tumbuh-tumbuhan pun hidup. Ini tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ni saya tengok ada satu dokumentari, ini cerita di Afghanistan. Afghanistan ni negara yang dulu terlibat dengan perang, dengan macam-macam lah. Jadi masa perang dulu dengan Soviet, lepas tu perang, lepas tu Rusia, Amerika masuk, Afghanistan ni dia punya Rusia pada masa tu, Soviet Union dengan Amerika, dia punya jahatnya mereka. Mereka telah buat perjanjian dengan negara-negara yang duduk sepadan dengan Afghanistan, iaitu negara Uzbekistan, Turkmenistan. Iaitu dia buat satu perancangan bahawa sungai, ada satu sungai yang duk mengalir daripada gunung yang mengalir tu, dia buat perjanjian Afghanistan ni tak layak untuk dapatkan air tu. Dia buat apa, dia nak macam dia nak dera lah. Masa tu dia pun nak keluar lah, Soviet pun dah surrender, kalah dah. Lepas tu Rusia ni masa tu masih nama Soviet lagi, dia nak keluar. Kemudian dia buat helah, kemudian Amerika masuk, lepas tu buat perjanjian. Jadi akhirnya Afghanistan ni tak ada air. Bukan kata mereka tak reti, tak ada air. Jadi akhirnya mereka tak ada punca pengaliran air, pertanian mereka. Sedangkan negeri mereka ni di antara negeri yang subur, lalu dalam tahun, misalnya dalam tahun 2020 yang lalu, mereka buat, bila Amerika pun keluar lah sender, mereka buat satu, ni kerajaan Taliban ni lah, yang diambil oleh Taliban ni, mereka rancang buat satu empangan. Empangan tu kalau ikut dia punya panjang tu lebih 200 km panjang. Bayangkan 200 km, mau sini pergi ke Perak ada 200. Tuan-tuan bayang tengok, 200 kilo tu belanja dia, belanja yang mereka buat tu, nak jadikan kawasan pertanian yang paling subur, mereka buat apa tu, kos dia 93 juta. Memang tak masuk akal, 93 juta lebih kurang macam tu. Buat empangan satu dipanggil satu aliran terusan lah, terusan air. Kos dia 93 juta. Dan dia tak dapat langsung pinjaman daripada Bank Dunia ke apa pun. Kerajaan Taliban ni terpaksa mereka gunakan dana mereka sendiri ya. Buat jurutera ni ada yang volunteer ya. Mereka orang cerdik-cerdik mengaji. Pakat pergi kerja buat tu dalam tempoh 3 tahun. Daripada tahun 2020, bayangkanlah dengan Covid apa, sampai tahun ni 2023 Jun hari tu, kerja dia 24 jam. Betul-betul bayang kerja 24 jam dia bekerja. Sehari dia bagi 8 shift. Tapi bukan seorang tu kerja 24 jam, dia buat shift pekerja dia. Ada lebih 3,000 lebih kerja. Dia buat bagi 8 jam. Akhirnya berjaya. Bila berjaya apa jadi? Negara tadi ni Uzbekistan dengan Turkmenistan mai menekan mereka. Kenapa? Karena pembinaan dia punya terusan itu menyebabkan mereka kata pertanian di Uzbekistan ini akan mengalami kemusuhan. Masa mereka dapat nikmat air dulu, Amerika bagi kat mereka tak pernah fikir ni.
kezaliman yang mereka buat kepada rakyat Afghanistan. Ni Afghanistan kata sumber tu dari suatu ayat yang hebat lah, di antara terusan yang paling besar di Asia. Dia sebab di Asia lah, kawasan Asia juga, yang paling hebat Afghanistan ini. Tapi kita, daripada bumi yang kering kontang ni, akhirnya menjadi kawasan yang sangat subur. Baru hari je, tapi dia pembinaan tu dah berlaku lah. Dia lepas sikit-sikit, lepas sikit-sikit. Yang sebutkan kaitkan itu, kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Kalau kita kaji, yang Allah kata tandanya bila kamu tengok bumi yang kering kontang, Allah turun hujan. Ini makna Allah campakkan ilmu kepandaian kepada manusia ni, dia boleh buat bumi yang kering kontang. Akhirnya bumi ini menjadi subur, menghasilkan buah-buahan yang hebat, kebun kurma. Dan dia ada satu masalah. Ada satu masalah. Masalah dia ialah dia punya ribut angin pasyak ni terlalu kuat. Lepas tu depa bincang-bincang jurutra depa. Jurutra depa ni buat rancangan, iaitu tanam pokok sepanjang kawasan terusan tu. Nak tanam ni bukan kerja mudah. Dia buat macam mana? Bagi pada rakyat dia secara percuma, hampa tanam pokok 100,000 pokok sepanjang 200 kilo, bayangkan 10,000 pokok. Jadi orang kampung pergi tanam, hasil ambil gambar, sebab dia nak jaga empangan tu. Cuma jadi rakyat dia pun semangat, rakyat dia seronok. Pekerja-pekerja ni mereka rasa satu kebanggaan. Selama ni mereka ditindas oleh Amerika, ditindas oleh Soviet, negara-negara barat, negara-negara yang sekongkol dengan barat ni, semua pakai tindas mereka. Jadi bangkit semangat rakyat Afghanistan ni, satu kebangkitan yang luar biasa. Saya baca tengok itu memang suatu yang sangat menarik. Bila yang pertama tak ada keterisan, 93, bayangkan 93 juta, kita buat jalan mau 5-6 kilo ya, berjuta-juta, bukan gaduh ratus kilo. Tak ada keterisan. Sampai ada seorang yang mengulas tu, dia tu orang Indonesia. Dia kata kalau di Indonesia banyak tu, dia kata nak buat empangan itu kena 15 kali ganda. Kena 15 kali ganda. Dia kata di Indonesia. Maksudnya kalau kita kata 100 juta, kena kali dengan 15. Baru nak boleh siap. 1.5 bilion baru nak boleh buat. Tapi Allah bagi kekuatan pada mereka. Ini satu bukti yang kita boleh tunjukkan depan mata kita bahawa inilah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kering kontang, akhirnya bila hujan turun menjadikan bumi ini hidup, kembang, tumbuh-tumbuhan, akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah kata innal ladzi ahyaha la muhyil mauta, bahwasanya Tuhan yang menghidup bumi yang mati itu sungguh menghidup ia akan segala yang mati dan ruh dan jasad hari kiamat. Allah kata kalau bumi yang kering kontang tu kamu boleh hidup, kamu manusia yang mati, yang dah reput dah, kami akan hidupkan. Itu sebagai tanda kebesaran kami, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah taala itu Tuhan atas setiap sesuatu, dia amat berkuasa. Dia akan menghidupkan segala tanah-tanah dengan Allah mengurniakan hujan, Allah kurniakan air kepada mereka.
Kemudian Allah sebut ayat yang ke-40, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina, bahwasanya segala mereka yang beri simpang mereka itu pada segala ayat Quran kami itu, tersembunyi mereka itu atas kami, maka kami lagi balas mereka itu dengan azab neraka. Simpang ni maknanya orang-orang yang mengingkari. Orang yang berisi makna orang yang mengingkari ayat Quran kami ini, maka tiada sembunyi mereka itu atas kami, maka kami akan melemparkan mereka dalam neraka, azab neraka, jika tiada taubat. Maka makna beri simpang itu dengan angkat dusta, maknanya mengingkari, mendustakan Quran, dengan mengatakan Quran itu sebagai syair dan sihir, tukar dan takwil yang batil, iaitu mereka mentakwilkan, mentafsirkan dengan secara yang batil. Ya Allah mengingatkan bahawa Al-Quran itu bagi petunjuk, maka kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan yulqa finnar, Allah akan campakkan mereka dalam api neraka. Afaman yulqa finnar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, maka adakah mereka itu yang dilontar pada dalam neraka itu baik, atau mereka yang datang hal keadaan aman hari kiamat daripada neraka itukah baik? Jadi Allah timbulkan persoalan, apakah orang yang dilemparkan neraka itu lebih baik, atau orang yang datang pada hari kiamat dengan aman sentosa itu lebih baik? Jawapannya dah tentu ada lah. Tentulah orang yang mai ke hari kiamat aman, dia beriman kepada Allah, percaya pada Allah, akan mendapat kedudukan yang lebih baik. Maka dengan yakin orang yang dapat aman itulah yang baik, yaitu mereka yang Islam dan benar Quran kalamullah, dan benar hari kiamat akan dihidup sekalian yang mati, dapat balasan kebajikan atau kejahatan. Tentulah jawapannya. Allah tanya ni, jawapannya ialah orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan aman, maka sudah tentulah jawapannya tidak samalah. Orang yang dapat dicampak dalam neraka akan menerima azab Allah, orang yang dimasukkan dalam syurga mendapat nikmat. Dan benar segala khabaran yang kemudian daripada mati, inilah rupa orang yang hendak dapat aman. Adapun orang yang dilontar dalam neraka itu, iaitu orang yang sembah asnam, sembah berhala, atau sembah matahari, bulan, atau sembah malaikat, jin dan kayu, batu, atau i'tikad ada lain daripada Allah Tuhan, atau Allah ada anak, atau Isa atau Uzair anak Allah, atau dusta Nabi dan dusta Quran dan dusta hari kiamat, atau i'tikad betul agama kafir. Inilah rupa orang yang hendak dilontar dalam neraka itu. Jadi kata dalam syarah ni dia kata, siapa dia orang yang akan dimasukkan neraka? Siapa dia? Orang yang masuk dalam neraka itu, yang pertama ialah orang yang sembah berhala, orang yang sembah matahari, orang yang sembah bulan, iaitu sembah makhluk, orang yang sembah malaikat, orang yang sembah jin, yang sembah kayu. Itu semua ni akan dimasukkan dalam neraka, kerana mereka dikira sebagai orang yang kafir. Ataupun orang yang akan dimasukkan neraka itulah orang yang i'tikad ada lain daripada Allah Tuhan, yang kata bahawa selain daripada Allah ada Tuhan yang lain. Ataupun orang yang dimasukkan, yang ketiganya, orang yang dimasukkan neraka itu ialah orang yang mengatakan Allah ada anak. Allah ada anak.
Siapa yang kata Allah ada anak ni? Yang pertama Nasrani. Orang Nasrani kata Isa itu anak Allah. Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Nah, semua ni masuk dalam neraka, dikira sebagai kafir. Orang yang beriman macam tu, orang yang mengakui macam tu. Dan yang keempatnya adalah orang yang mendustakan Nabi, mendustakan Quran, mendustakan hari kiamat. Juga penghuni neraka. Dan yang kelimanya orang yang i'tiqad, kata agama kafir itu betul. Kata ni agama kafir pun bagus, mereka pun ajak orang buat kebaikan. Ni ada orang kita duk kata lagu tu. Dia kata semua agama ni mengajak manusia ke syurga. Bagi mereka kata macam tu lah. Tapi kita tak boleh kata macam tu. Bagi kita dah sebut dah, inna dina indallahil Islam. Agama yang sebenarnya ialah Islam. Tapi kalau kita pun pergi kata semua agama tak apa, semua agama ni nak bawa orang ke syurga, boleh kita cakap macam tu? Tak boleh. Lepas tu dia kata i'tikad bahawa agama kafir itu betul, jadi kufur dia. Lalu kata dalam syarahnya, inilah rupa orang yang hendak dilontar dalam neraka. Apa golongan-golongan ni? Orang yang mengakui agama lain, kata agama lain pun adalah agama yang betul, mereka juga akan dilontar masuk dalam neraka. Kemudian Allah kata i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kerja oleh kamu barang yang kamu kehendaki dari dua pihak itu. Pilih mana kamu suka, dan buatlah pilihan kamu suka yang mana, karena bahwasanya Allah Ta'ala Tuhan dengan yang kamu kerja itu amat melihat. Tak ada sembunyi kerajaan kamu daripada Allah sesuatu. Jadi Allah dah bentang pada kita tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya. Jadi buatlah apa yang kamu suka. Kalau kamu suka pilih jalan hidayah, hujungnya syurga. Kalau kamu suka pilih jalan sesat, hujungnya neraka. Allah bagi pilihan pada kita. Maka sudah tentulah orang yang beriman, dia akan memilih jalan hidayah, memilih jalan kebenaran, karena jalan itulah yang akan menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, di keseluruhannya ayat ni mengingatkan kita bahawa tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah ini, kita wajib beriman, kita wajib patuh, kita wajib ikut segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tak ada sebarang alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kehidupan kita di dunia ni merupakan kehidupan yang singkat, kehidupan yang sementara. Maka kehidupan yang sementara ini akan dihisab, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesudahannya Allah akan tentukan di mana tempat kita berada di akhirat nanti. Jadi itulah sebahagian daripada ayat 37 sampai ayat 40. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya, dan insya-Allah kita akan sambung ayat berikutnya, itu bermula daripada ayat 41. Wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.